الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan yang berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dekat ataupun ketika Nabi SAW nak wafat, yang mana saya sebut pada minggu lepas bahawa peristiwa ini lebih dikenali dengan peristiwa hari Khamis, iaitu bagaimana Nabi ketika sedang sakit, dan pada waktu itu ramai di kalangan sahabat dan ahlul bait Nabi berada di sekitar Nabi SAW. Maka Nabi minta supaya dibawakan kepada baginda kertas dan pen untuk supaya Nabi SAW dapat menulis sesuatu yang penting, dapat menulis sesuatu. Jadi bila Nabi minta dalam keadaan Nabi sakit beratlah, kadang-kadang Nabi lupa, kadang-kadang Nabi pengsan pada waktu itu. Ini beberapa hari, setengah ulama 3 hari dah sebelum Nabi wafat, atau kita sebut dengan lebih umum lagi, minggu terakhir kewafatan Nabi SAW. Jadi bila Nabi sebut begitu, maka di kalangan sahabat yang ada, sama ada ahlul bait ataupun tidak ahlul bait, mereka berselisih pendapat. Munasabah ke kita bawakan kertas dan pen pada Nabi untuk Nabi tulis sesuatu? Sedangkan pada waktu tu Nabi tu kira tubuh Nabi tu berat benar lah. Nabi tak boleh bangun ni masa ni. Nak bangun tu kena orang angkat. Ni. Ni. Jadi Sayyidina Umar sebut kata tak payahlah, wayak kepada hadir yang ada, tak payahlah, cukup dah Quran dengan hadis. Masa ayat tu, al-yawma akmaltu lakum, tu dah pengesahan daripada Allah, agama ni telah pun sempurna. Lepas tu turun dah ayat ma farratna minal kitab, ma farratna tu turun dah ayat tu, min syai' fil kitab min syai' tu turun dah ayat tu. Tak ada kami tinggalkan pada kitab tu min syai'in, apa-apa yang diperlukan dalam agama semua sudah termuat dah, terkandung dah dalam Quran. Ayat tu pun turun dah. Jadi Sayyidina Umar kata cukup dah. Cukup dah. Jadi ada setengah disebut dalam riwayat sahabat, khususnya ahlul bait, dia kata bawa lah apa-apa. Jadi situ macam nampak berlaku sedikit pertengkaran, sedikit perselisihan pendapat. Maka Nabi kata bangunlah kamu semua, pergilah. Nabi suruh keluarlah. Jadi ada setengah sahabat tu kata kenapa duduk bertengkar di hadapan Nabi SAW. Jadi perkara itu berlaku. Bagi kita orang Islam, makna benda yang berlaku ini sebenarnya tidak menjejaskan sesiapa pun. Tapi bagi musuh-musuh Islam, peristiwa ini dijadikan modal yang utama, sehingga dalam kitab Summah Tadaitu ni antara perkara yang poin yang kedua penting untuk menyerang peribadi sahabat besar, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita akan bincanglah selepas ni. Cuma saya nak sambung sikit lagi dia punya kandungan kitab ni.
Kalau kita baca ni ringkas lah ni. Cuma saya nak ambil ni sebab ni dia detail lah, ni panjang lah. Cuma saya nak cuba ringkas dia juga, tidak nak baca semua. Ambil poin-poin yang penting tu. Jadi peristiwa ini nisbah pada musuh Islam, mana dia gunalah sebagai senjata untuk hentam sahabat itu. Seolah-olah Sayyidina Umar ni engkar arahan Nabi. Nabi suruh mari tak mari. Bahkan disebut dalam kitab Sunnah tadi itu, kitab propaganda Syiah yang utama, banyak pakai jasa kitab tu menyesatkan manusia. Dia sebut dalam tu seperti ni ada teks dia ni, dia kitab asal pun ada dengan saya. Dia sebut, dia kata Sayyidina Umar kata Nabi meracau. Dia sebut kata Sayyidina Umar kata, oh tak payahlah bawakan kertas dan pen, Nabi ni meracau. Dia kecek, kalau meracau ni masa kita kecek ngapur, muka nak mati lah kan. Ni ingat hati-hati lah, itu bukan kata-kata Sayyidina Umar. Dalam riwayat sahih tak ada sebut gitu. Kalau ada pun, ada orang tanya, hak dia ramai tak ada tanya, Hajarah Nabi meracau ke? Itu ada. Bukan Sayyidina Umar kata Nabi meracau. Tidak. Jadi mana musuh-musuh Islam ni dia ubah hal itu. Jadi bagi umat Islam yang tidak lihat daripada kitab yang asal, tidak lihat kepada kitab yang asal, tidak melihat kepada teks yang asal, boleh jadi dia akan terpedaya, tertipu. Kerana dia mari rujukkan dalam kitab ahli sunnah kita lah, dalam kitab kita lah. Tu. Baik. Sebelum kita itu, saya nak sebut beberapa perkara lagi. Kata Khattabi berkenaan dengan cerita ni. Lepas ni saya ulang balik, sebab kita nak bincang tu, kita akan ulang balik. Kata Khattabi, kita nak perhabis dulu dia punya kenyataan dalam kitab sikit lagi, muka surat 59, bagi ada kitab kan? Muka surat 59. Kata Khattabi, tidak harus difahami kata-kata Umar berkenaan bahawa ianya menunjukkan bahawa Sayyidina Umar tawahhamal ghalat ala Rasulillah atau zanna bihi ghaira dhalik mimma la bihalin. Mana tidak molek, tidak haruslah kita Sayyidina Umar kata gitu tu. Kata lagu mana? Kata cukup dah. Sayyidina Umar kata cukup dah, kitab Allah dan sunnah cukup dah. Tak perlu dah buat mari kertas tak ayat. Pensyarah hadis sebut Nabi Sayyidina Umar kata gitu kerana nak meringankan Nabi lah. Tak sebi Nabi jadi berat, muka Nabi duduk sakit tu. Nak suruh nulis apa lagi ni? Nak bangun orang kena akal. Baik, kok mana pun kata Khattabi, tidak harus kita nak faham, kita nak kata kepada Sayyidina Umar bahawa Sayyidina Umar ni telah memberi sangkaan yang salah kepada Rasulullah. Ataupun dia telah menyangka kepada Rasulullah dengan sangkaan yang tidak layak sama sekali dengan Rasulullah. Tetapi sepatutnya kita faham, kita kena faham bahawa bila mana Sayyidina Umar melihat Nabi ni sudah dikuasai, Nabi sudah berada dalam keadaan sakit yang bersangatan. Maknanya Nabi pada waktu itu tu memang sakit lah. Yang mana sakit ni membawa kepada wafatnya Rasulullah. Mana pada waktu tu Nabi dikuasai oleh keadaan yang sangat tenang dan hampir wafat. Dan Nabi pada waktu tu berada dalam keadaan karat. Karat maknanya daripada keadaan sakit nak mati lah. Bukan sakaratul maut lagi, tak lagi. Sebelum tu lagi. Kadang-kadang orang sakit perikat dia berasa dia nak mati, dia berasa. Tidak sakaratul maut tu antara dia nak berpindah dah tu, daripada alam musyahadah ke alam barzakh itu. Ni tak lagi. Tapi dia panggil karat-karat ni biasa digunakan untuk sakit nak mati lah. Dalam hadis pun guna karat juga. Jadi Sayyidina Umar dia bimbang lah, takut perkara itu lahir keluar daripada orang sakit. Dia tidak maksud pun, kadang dia kecek tu kerana jadi orang panggil secara tidak sengaja, tidak dimaksudkan dia kecek tu. Sayyidina Umar nampak gitu. Sayyidina Umar tu kita kena faham lah, Sayyidina Umar ni orang cerdik, sahabat yang paling cerdik, paling dalam pun. Tapi bila dia tengok dia boleh agak lah.
Jadi kita ni yang tidak tengok ni, semata-mata baca kita nak hukum Sayyidina Umar tak menasabah. Tidak menasabah. Orang tengok yang mana dia kenal Nabi ketika kecil lagi, dia kenal Nabi. Siapa kalau Nabi nak wafat, memang dia tahu. Dia lebih pandai menafsir keadaan daripada kita yang tak tengok 1400 tahun lebih jarak. Tiba-tiba baca kitab nak buat keputusan, Sayyidina Umar ni tengok tuduh Nabi meracau, kata Nabi ni gini-gini, engkar arahan Nabi. Mudah-mudah nak kata lagu tu. Kalau orang Islam yang sebenar, dia tidak akan kata lagu tu. Jadi orang-orang munafik mengambil peluang untuk mempersoalkan tentang agama. Mana orang munafik pula kata, tengok Muhammad, dia minta nak kertas, nak tulis. Lepas tu bila sahabat dia tak berapa nak will, lepas tu dia tak tulis sampai mati. Mana ada juga dia tidak menyampaikan risalah. Ada juga dia susu ilmu. Dia nak tulis dia buat tak ayat. Mana ada benda dia tak ayat. Maknanya Nabi tidak tablighur risalah, tidak menyampaikan risalah. Ada dia tinggal. Dia boleh kata gitulah. Boleh kata gitu. Sebab tu kita kenapa ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum tu lengkap dah tu. Tak ada dah. Selepas ayat tu tak ada dah hukum baru, tak ada dah. Kalau kita belajar dalam kitab tafsir, tak ada dah. Baik, kita baca lagi. Lepas ni kita bincanglah. Kata Al-Maziri, kalau timbul kemusykilan lah, kata Al-Maziri, kalau dikatakan bagaimana sahabat ni boleh berlaku ikhtilaf dalam hal Nabi minta nak tulis ni, buat apa boleh ikhtilaf? Kalau ambil kertas pen ke selesai masalah. Dan Nabi minta ambil bui lah, buat apanya? Mungkin ada orang kata gitu. Nabi minta, awak mari kertas, awak mari peralatan tu, mana kertas pen untuk saya tulis. Jadi mungkin timbul muskil lah. Memang timbul muskil pun. Bagi orang yang tidak Islam ni, dia timbul muskil. Bagi orang Islam, kalau timbul muskil, memang jawapan tu sudah ada, lengkap dah jawapan. Baiklah, kita timbul dulu kemuskilan. Bagaimana para sahabat boleh menderhakai Rasulullah di dalam perintah Rasulullah itu? Malah tidak, Nabi suruh mari, tiba-tiba itu kederhaka tu. Fal jawab, kata Maziri, jawapannya barangkali ini bersangka baik. Bersangka baik ini bukan untuk sahabat saja, untuk orang biasa pun kena bersangka baik. Apatah lagi sahabat. Bila kita tengok sesuatu yang tidak jelas, beberapa kemungkinan kita boleh hurah, kita boleh tafsirkan. Kita tentu dalam Islam dianjurkan, disuruh supaya kita bersangka baik kalau ada ruang untuk sangka baik. Dalam kini Maziri kata kena sangka baik lah. Kita anggap gini, boleh jadi jelas daripada Rasulullah minal qara'in, tanda-tanda yang menunjukkan bahawa perintah dia tu perintah yang tidak wajib ke atas mereka. Bahkan perintah Rasulullah tu dalam bentuk ikhtiar. Mereka boleh pilih nak buat mari ataupun tidak. Sebab perintah bukan makna wajib belaka. Perintah bukan makna wajib belaka. Sebab tu kita tengok, kita perhati. Ni ayat dari segi bahasa. Sebab tu kadang-kadang ayat kita bila dia suruh sesuatu, ada kalau kita tak buat dia marah. Tapi ada kalau kita tak buat dia tak ada apa. Maknanya kita faham tu. Mana perintah tu dia ada berat, ada ingin. Faham tak? Dalam percakapan biasa pun begitu. Misalnya kita kata, dia ambil ke? Kita kata sok khabar, dia ambil. Dia ambil tidak perintah ke tu? Anak kata, oh kita nak masuk bilik air tak ada. Ayah pun tak ada gaul. Dia adalah saya. Maknanya apakah makna wajib ataupun kalau anak dia tak ambil tak. Tapi kalau ada setengah-setengah dia suruh tu, no. Setengah-setengah dia suruh tu, kalau tak ambil dia berasa. Ingat pah mati. Maknanya dia waktu perintah wajib lah tu. Jadi anak pun kena faham lah. Kadang-kadang ayah. Jadi nak faham tu lagu mana? Mana lebih faham kita ke sahabat ada pada masa tu? Qara'in makna kelu-kelu lah. Kelu-kelu. Mana bila kita tengok sesuatu tu kita boleh faham. Hak tu orang tengok dia boleh faham. Jadi kis ni, sebab tu Maziri kata atas dasar husnuzan. Barangkali perintah itu dia menunjukkan kepada pilihan pada sahabat, yakni tidak wajib. Walaupun al-amru lil wujub, perintah itu memang kaedah dia perintah itu makna wajib, tapi bukan semua. Allah hadirat, kalau kita pakai setiap perintah itu jadi wajib, berat kita.
dalam Quran, dalam hadis, berat kita. Jadi pelik nampak agama. Jadi pelik nampak agama. Kalau kita faham semua perintah itu dengan makna wajib, akan jadi pelik agama ni. Banyak kita jumpa. Berat lagu tu. Begitu juga larang. Tidak makna haram lah bila larang. Walaupun asal dia larang ni haram. Mana kena tengok juga keadaan. Sebab itulah kita kena faham dalam kehidupan kita. Bila kita suruh anak kita, ada kadang-kadang kita tahu kita tak rasa apa. Makna kita perlu tak suruh kita tu tidak berat. Orang tak panggil wajib. Tapi ada kadang-kadang kita suruh anak kita, dia tak buat, kita berasa. Ingat bertahu-tahu Allah budak ni tak kenal budi. Maknanya kalau kita suruh tu berat tu. Wajib tu makna dia tu. Dia suka nak segi kaedah makna wajib lah tu. Hak ni tidak gitu. Sebab apa? Sebab lepas tu Nabi hidup lagi beberapa hari kan. 2 hari lagi Nabi hidup. Bahkan setengah riwayat kata mana selepas ni Nabi hidup beberapa hari dan Nabi boleh berkomunikasi dengan baik. Saya Umar pun ada selepas pada tu pun. Apa? Nabi kata mari ketah-ketah ke mana? Ketah aku suruh ambil, mari lah ke mana, tak air lagi tu. Apa yang Nabi tak sebut esok kan? Kalau perintah tu. Sebab tu setengah ulama kata Nabi nak uji sahabat dia. Aku ni nak mati dah ni. Nak tengok sahabat dia faham sekarang mana. Dah ayat al-yauma akmaltu lakum tu turun dah. Ma farratna fil kitab min syai' tu turun dah. Nak tengok faham ke tidak. Ni ujian terakhir. Ramai-ramai sahabat tu saya Umar antara yang ada lagi lainnya. Antara yang faham bahawa Nabi sebut tu bukan perintah dengan makna wajib, tapi dia fikir Nabi dekat keadaan sakit itu boleh jadi Nabi sebut tu tidak dengan maksud perintah. Jadi kita biar Nabi segar sih. Mungkin tak ada siapa tahu Nabi akan mati beberapa hari lepas tu. Jadi fakhtalafa ikhtiyaruhum. Maka keputusan mereka itu jadi berbeza-beza berdasarkan kepada ijtihad mereka. Jadi berdasarkan ijtihad para sahabat lah. Kalau ni Sayyidina Umar kata ini tidak wajib, ni tak nasabah ni. Semua ulama kata pendapat Sayyidina Umar tu litakhfif, untuk meringankan Nabi. Sebab Nabi tu tengah sakit. Sebab kita lah, ayah kita tengah sakit, dia minta, misalnya kata dia minta nak duduk luar rumah Allah, tak sah lah ya. No, duduk sini kita akad, tak sah tubik. Apakah dengan makna neraka? No, ayah dia minta nak tubik, anak kita suwi, muka ayah dia sakit. Kalau akad lagi sakit, kadang-kadang orang sakit ni akad tu lagi sakit. Dah nak buang air pun terpaksa atas lemek dah. Tiba-tiba suruh akad dia nak bangun, nak pergi luar. Anak dia kata Allah lah, tak payah lah ya. Tak misalnya. Bapa tu, bapa anak kata gitu tu. Sebab dia melihat keadaan ayah dia tu tidak sesuai anak bangun. Apakah kita yang orang cerita pada kita kata bahasa anak derhaka, ayah dia minta suruh akad, dia tak akad. Kenapa lagu tu? Ini satu situasi yang kita tak ada zaman ni. Jadi puak-puak Syiah ni dia guna benda-benda samar lagu ni lah. Dia nak hentam para sahabat radhiyallahu anhum. Ni orang yang ada penyakit dalam hati dia, para sahabat lagu dia guna benda lagu ni pun jadi modal pada dia. Orang aja ni perlu uduh ni tau. Benda hak tak nasabah pun jadi modal pada dia. Benda hak tak nasabah pun jadi modal. Tapi benda hak sahabat berjual, siapa rebeh, bau-bau, luka, repah, patah gigi, mati ni tak ada bunyi pun. Sebab tak hargai pun tu. Sayyidina Umar ni berapa kali pergi bersama Nabi. Kalau kisah lagu ni, siapa nak kata dia tu derhaka, nak tolak dia, cuma fikir manusia jenis mana lagu ni. Kita pun dengan akal kita yang cetek, kita boleh bayar dia ni teruk ni peribadi, dia ni teruk jiwa ni. Kalau lah ada manusia duduk sampai kita, manusia jenis lagu ni lah, rosak kapur kita. Kalau duduk satu keluarga cerah tak ada 2 hari, main saka buruk kuat doa ni. Ni contoh manusia yang rosak fitrah dia ni sebenarnya. Benda lagu ni dia boleh guna nak hentak sahabat. Padahal Sayyidina Umar jangan kira lah hebatnya mengikut hadis Nabi SAW. Tengok Maziri kata, barangkali Sayyidina Umar ni dia bimbang. Ni cuba tengok ni. Ni Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ni dia tokoh, orang politik. Dia faham perjuangan. Dia hidup bersama Nabi lama. Dia ni sebenarnya orang nombor 2 Nabi minta pandangan dia. Mula-mula sekali Sayyidina Bakar tak ada sini. Sayyidina Umar ni orang nombor 2. Sentiasa Nabi tak tinggal Sayyidina Umar ni. Kalau kita baca dalam sejarah, Nabi tak tinggal Sayyidina Umar. Kalau nak minta pandangan dia tak tinggal. Sebab dia tu ahli mesyuarat Nabi tu. Memang Nabi tak tinggal Sayyidina Bakar kau. Dia tahu sangatlah tentara munafik. Sebab tu dia sebut dalam kitab ni. Sebenarnya ni dalam kitab Al-Awasim Minal Qawasim pun ada sebut. Banyak dalam kitab sebut ni.
Barangkali munggo kitab ni pun dia cedek daripada kitab tu juga. Kitab ni dia cedek daripada kitab-kitab sebelum. Cuma hak ni panjang lagi lah dia sebutnya, berdasar pada mana logik yang dia guna. Nak betul tu, salah faham tu. Barangkali Sayyidina Umar ni dia bimbang. Barangkali Sayyidina Umar ni dia bimbang kepada orang-orang munafik. Mana kadang-kadang mereka ni akan mengambil peluang lah untuk memburukkan keadaan, memburukkan kaedah-kaedah Islam, asas-asas Islam yang sudah termaktub itu. Jadi kalau tulis tu, katakanlah kalau tulis, maka dia sapa pada orang agama. Dia gini bahasa dia tu, dia bimbang gini. Sebab orang munafik tu tak peluang ni. Jadi kalau Nabi tu kata nak tulis, dia tulis sungguh. Dia bimbang takut orang munafik ambil peluang, nyagi tulis sejak-sejak. Ni yang Nabi tulis, takutnya guna peluang pada waktu tu. Jadi maknanya kata-kata Sayyidina Umar berdasar pada hak ni, kenyataan ni, Sayyidina Umar tutup terus ruang untuk supaya musuh Islam tak boleh guna ruang tu. Tak ada. Cukup Quran dengan hadis pun cukup, senyap sekali. Jadi musuh Islam nak guna, nak buat orang panggil amanat terakhir Nabi sebelum mati, nak tipu, nak palsukan tu tak ada ruang tu. Sebab Nabi tak ada dah buat kenyataan baru selepas pada tu. Boleh jadi gitu maksud Sayyidina Umar. Jadi kalau ada tulis tu, bimbang takut dieksploitasi oleh puak munafik, dikelirukan fakta, tu dan sebagainya, dan disebarkan kepada orang-orang yang memang sudah lemah keimanan dia. Puak munafik dia tidak, mungkin ni capur ni masyarakat Madinah ni ada orang kafir. Orang kafir zaman Madinah ni hadirat, dia bukan duduk suku-suku, dia duduk sekali. Seperti kita ni lah. Kita ni kalau pergi kedai sekali, tapi rumah boleh katakan ada jarak jugalah. Dah zaman Nabi tu dia pakai satu kelompok, pakai pun serupa, pakai serbai pun, serupa pakai tu payah. Maknanya setengah-setengah tu lah. Orang munafik orang Arab, kecuali orang Kristian, dia adalah sedikit beza tu. Kalau kita tengok dalam kitab, makanya lebih kurang hak di situ, hak di Madinah tu. Hak Yahudi asal, hak duduk di Palestin, hak duduk tu ni memanglah pakai yang lain. Hak duduk Mekah super lebih kurang makan. Lebih kurang. Sebab tu saya nak kata padan dah, kamu ada Quran dan ada sunnah Nabi, cukup dah tu. Jadi menyebabkan bila tutup ruang lagu tu, maka orang kafir, pokok munafik ni, dia tidak ada ruang untuk menimbulkan keraguan berkenaan dengan wasiat terakhir tu. Tetapi Syiah gunalah. Kenapa Sayyidina Umar tak uji? Dia guna lah tu. Dia kata sebenarnya Nabi nak tulis tu Taim 12 lah, dia kata dalam kitab dia. Nabi sebenarnya nak tulis, siapa dia pengganti dia? Sebenarnya kata Nabi nak tulis Sayyidina Ali. Sebab tu Sayyidina Umar takut. Kalau tulis hak tu gak, berat lah kata kalau Nabi tulis hak tu dengan termaktub, lepas tu kita engkar pula, sudah berat kita. Pecah lah tembelan kita nak pergi jawatan, nak ambil jawatan. Begitu dia kata. Masalahnya dia tahu tu dan Nabi tak tulis. Macam mana dia boleh tahu? Dah bila kata Nabi tak tulis, ya kamu boleh tahu dia buah panjang ketemu dalam kitab dia tu. Tu masalahnya. Bagi buat dia tak pelik. Sebab Sayyidina Ali ni imam ni dia maksum, dia tahu perkara gaib, dia tahulah. Mungkin dia diterima wahyu. Malah tu iyalah masalah Sayyidina Ali pun tak ayat. Masalah Sayyidina Ali pun tak ada ayat. Waktu ya kamu kata tahu tu, kamu tahu Sayyidina Ali pun tak ada ayat. Dalam kitab kamu kalau ada Sayyidina Ali sebut, itu hadis kamu reka. Sayyidina Ali pun tak sebut. Sebab tu Sayyidina Ali terima bai'ah Sayyidina Abu Bakar, bai'ah Sayyidina Umar, bai'ah Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali tu sendirinya. Jadi Sayyidina Ali jadi khalifah bukan dilantik oleh sahabat. Sayyidina Ali tu sendiri super. Kata Qadiyah, kata-kata dalam riwayat ni iaitu Hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha.
Ahajar Rasulullah hakadha huwa fi sahih Muslim wa ghairihi. Ahajar al-istifham wa huwa asahhu min riwayati man rawa hajara wa yahjuru li'anna hadha kullu la yasihu minhu sallallahu alaihi wasallam li'anna ma'na hajara hadhiya wa inma ja'a hadha min qaili istifhaman lil inkar ala man qala la taktubu ay la tatruku amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'amri man hajara fi kalami li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yahjuru wa in sahhat ar-riwayat al-ukhra kana khata'an min qailha qalaha bighairi tahqiq bal lima asabahu min al-hirati wad-dahshah li'azimi ma shahadahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-halah ad-dalati ala wafati. Seterusnya gini kata qadiyah, dia kata dalam hadis ni ada disebut, misalnya dalam sahih Muslim ada disebut, dalam kitab lain pun ada disebut. Apakah ahajara? Kalau kita sebut kata dia bunyi gini, Rasulullah meracau kah? Ahajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meracau kah? Ni sebut Rasulullah meracau kah? Ada sahabat tanya. Ini selepas Nabi kata itu ni apa ni, itu ni aktubu, bawa pada saya alat-alat nak nulis lah, saya nak tulis sesuatu. Jadi bila gitu berlaku perselisihan di kalangan sahabat, ada kata awak marilah, ada kata tak payah. Antaranya Sayyidina Umar kata tak payah marilah, cukup dah Quran dengan hadis, padat dah. Jadi bila timbul pertelingkahan itu, maka ada orang tanya, hajar Rasulullah sebut tadi tu kerana meracau kah? Tanya tu istifham. Jadi pertanyaan itu dia panggil istifham ingkari. Jadi hak tanya gini ni hak setuju supaya dibawa kertas. Bukan Sayyidina Umar kata. Kena faham dia. Tapi Syiah kata Sayyidina Umar yang kata tu. Sebab tu ulama kata kalau ada yang sebut Nabi meracau, Nabi telah meracau, tak betul riwayat, tak sahih. Tak sahihnya ahajara. Apakah Nabi meracau? Persoalan tu tanya dengan erti nak tolak seperti ni. Saya nak buat gambar yang mudah gini supaya bila Nabi sebut, Nabi kata awak marilah, kita ada sahabat kata tak payah mari. Jadi kawan itu bertanya, bapanya tak mari? Nabi kecek, Nabi tak khabar ke? Begitu. Nabi meracau ke? Apa tak maksud tu? Awak marilah seolah-olah gitu. Jadi hak tu sebut apakah Nabi meracau? Nak tolak kenyataan orang yang kata tak payah awak marilah, ketah tu tak payah mari. Jadi apakah kamu faham bahawa Nabi sebut itu dalam keadaan Nabi tidak sedar ataupun Nabi separuh sedar? Kau lagu mana? Benda ni berlaku tu di saat tu. Bukan saya normal seorang yang setuju gitu. Baik. Selepas tu Nabi kata tak apa, kumu bangunlah kamu, pergilah, biarlah. Esok tu Nabi, lusa pun Nabi tak mati lagi. Lepas tu Nabi segar, boleh kecek, boleh kapal berhadap. Nabi semaya dah. Bangun semaya, sahabat akak. Okey, apa Nabi tak kata? Ketah mari tak mari lagi. Apa Nabi tak kata gitu? Aku ni tak tulis, aku nak tulis penting nah, ni nak tulis ni, nak tulis Himar kan. Seolah-olah gitu. Cuba tengok. Sepatut benda tu tak jadi keliru tu. Sebab tu Qadhi Iyad kata, hak riwayat kata ahajara tu, apakah Nabi meracau, hak ni lebih sahih. Tu bukan Sayyidina Umar kata tu. Daripada riwayat yang meriwayatkan hajara Rasulullah, yahjuru Rasulullah, itu riwayat tidak kuat nak berbanding dengan ahajara. Tu kena ingat. Jadi kalau Tijani sebut dalam kitab dia Sayyidina Umar tuduh Nabi meracau, itu fitnah kepada Sayyidina Umar. Kita kena, kalau kita tengok teks yang asal, bukan Sayyidina Umar kata. Ada orang kata bukan Sayyidina Umar. Dia kata tu bukan tujuh Nabi. Tu kata tu dengan erti nak menempelak orang yang taksir bawa ketah. Apa taksir bawanya? Nabi meracau, kau minta tadi meracau kau. Gitu. Ulama kita faham molek ni dasar pada ni. Faham molek. Jadi kalau kata Nabi meracau, tak mungkin datang daripada sahabat. Berdasar pada teks kita tengok, berdasar pada logik, tak mungkin. Tak okey lah, tak menasah apa. Tak mungkin sahabat ni nak kata Nabi meracau. Meracau tu merupakan hadiah. Hadiah ni mana dalam keadaan nak mempersendakan Nabi. Seolah Nabi ni itu macam ngani, mempersendakan, merendah-rendahkan Nabi. Sebut hadiah ni mana orang kecek dalam keadaan sepuluh orang masuk atu, itu hadiah. Orang masuk atu, dia minta sesuatu, kita nak layan. Kita tahu dah dia masuk atu, lepas tu dia minta. Tengah malam hujan lebat minta aiskrim.
Misalnya no aiskrim kau tu. No, kita tahu dia masa satu. Tak payah duk layar. Tak payah layar. Apakah gitu maksud Rasulullah sini? Tak ada siapa dia faham lagu tu. Kecuali otak bola nah tu kau faham lagu tu. Tak ada. Hati-hatilah. Sebenarnya pernyataan apa Allah meracau lahir secara istifham ingkari. Nak tolak pandangnya orang yang kata tak payah bawa lah. Muka ni persis pendapat berlaku. Jadi bila ada riwayat lain yang sahih yang sebut dalam bentuk lain, maka kita kena terima hak tu lah, sebab hak tu lebih baik. Hak kata meracau tadi tidak berapa sahih, tidak kuat dan tidak munasabah dari segi akal kita nak terima tu. Bahkan sebenarnya kata-kata sahabat antaranya Sayyidina Umar yang tidak benarkan dengan bentuk pandangan yang tidak membenarkan di bawah kertas itu adalah kerana hasil daripada dia tengok kedudukan Nabi yang dalam keadaan teruk pada waktu itu seperti mana yang dia saksikan, yang menunjukkan bahawa Nabi ni hampir benar. Sahabat berasa Sayyidina Umar ni hati-hati tak, masa ni tak tinggal jauh Nabi, tak tinggal jauh Nabi ni masa ni. Sayyidina Umar ni, Sayyidina Bakar rumah dia jauh sikit, rumah Sayyidina Bakar ni jauh sikit rumah dia nak banding rumah Nabi. Sebab itulah bila berlaku hari Nabi wafat, Sayyidina Umar ni antara dia tu jadi macam meracau pulaknya. Sayyidina Umar tu, siapa dia kata Muhammad ni wafat, dia kata dia nak ketok, dia kata dia nak pukul dengan pedang. Senyap tak berani kata, senyap walaupun jerit pun senyap, jerit tak apa. Nak kata Nabi wafat tak boleh, jangan dengar telinga dia. Selepas tu baru Sayyidina Bakar mari. Maknanya dia ni tahu Nabi mati lebih dulu daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni. Sebab dia tak tinggal jauh. Jadi makna dia tengok daripada A sampai Z keadaan Nabi SAW. Dia tengok daripada A sampai Z. Ni ada ni kereta DBW 2200 meter pindah alih ni, ada mengganggu lalu lintas ni. DBW 2200. Jadi apa yang disebut oleh Qadhi Iyad ni seperti yang disebut oleh Al-Maziri. Jadi Sayyidina Umar tu sebenarnya dia nampak benda tu dari sudut takut timbul fitnah lah. Dia gini hati-hati. Katakanlah ni pandangnya ulama, bila mana nak menghuraikan kepada kita kenapa Sayyidina Umar berkata gitu. Katakanlah ni kita cuba nak faham dia punya penyataan ulama ni dasar pada kitab ni. Katakanlah Nabi minta kertas, dia sahabat orang mari. Pada waktu tu Nabi kadang-kadang dalam hadis tu, setengah hadis tu sebut Nabi kadang-kadang Nabi letak kain sebar dia, macam kain tuala kecil atau letak seperti kain serban ni nak tak kepala bawah dia tutup muka. Kadang-kadang Nabi pesel, kadang-kadang Nabi sedar. Pada waktu ni saat ni 2-3 hari Nabi nak wafat ni. Jadi saya Umar duk tengok Fatimah pun sedih jerit. Dalam riwayat lain sebut ni keadaan Nabi dekat mati, kita kena tahu lah. Jadi keadaan tu katakanlah kalau Nabi tulis dalam keadaan ada ketika khabar, ketika agak-agak lagu mana Nabi tulis. Orang munafik agak-agak dia kata ke mana? Tengok. Tengok orang Islam. Nabi dia dekat ada khabar tak khabar tulis macam pegang tu kat orang tulis dekat ada khabar tak khabar. Wasiat ni orang tulis masa khabar molek. Masa sedar molek. Bila aku mati baru membuka dia share layar dia tu. Ni dalam keadaan dia pun dalam keadaan nak bangun pun kena kadang-kadang pesel, kadang-kadang tiba-tiba tulis wasiat. Nak terima wasiat lagu tu. Ruai untuk orang kafir kata, ruai untuk orang munafik kata. Tengok tu dia nulis buat wasiat kecek dalam keadaan lagu tu punya pakar. Tu dia boleh kata tu. Nak buat kira tu masa tu. Orang tak buat kira dah. Sedekah pun Nabi tak beri kan masa tu. Dalam hadis Nabi kata tak afdal sedekah ketika sakit. Apa tu ketika sakit, bukan ketika nak mati. Ketika nak mati lagi lah tak afdal. Cuba tengok molek al-hadis Nabi apa. Apa kita nak sakit,
Tengok sekarang teguh hang. Nah, apa? Cuba tengok. Nak tengoklah hadis keseluruhan. Gak ni nak tak nak sabarlah dia. Jadi maknanya ni pandangan ulama nak menyokong pendapat Sayyidina Umar tu. Kan kalau kita kata lagu tu kan lebih baik, lepas tu ternyata lepas tu Nabi segas minta beberapa hari, tapi Nabi tak tulis. Bahkan ada setengah ulama kata 5 hari. Ada riwayat. Ada setengah ulama kata lepas pada tu Nabi boleh pergi semaya. Sahabat akak ni pergi kiri kanan boleh pergi semaya. Lepas tu apa tak tulis apa? Padahal kesan kalau kita kata Nabi tak tulis kerana sahabat tak bui, dan Nabi tak tulis kerana tu, dia bukan memburukkan sahabat pada hakikatnya, tapi dia memburukkan Nabi SAW. Maknanya ada benda penting Nabi tak tulis untuk umat dia. Tu yang jadi balah tu. Tu yang jadi berselisih pendapat siapa perang sahabat dia. Itulah munculnya proporsi gini. Boleh macam-macam lah boleh kata. Tapi bila saya nak tutup kerak cukup hasbuna kitabullah. Cukup pada kita kitab Allah. Termasuk hadis lah masih. Cukup. Senyap tak ada apa-apa. Memang pun tak sesak. Memang pun cukup dah. Cukup dah. Tak perlu ada edisi baru dah tu dalam ibadat dan sebagainya. Tak perlu dah. Cukup dah tu. Tu dalam kitab ni sebut lah. Dalam kitab ni panjang. Kitab ni panjang dia lah. Seperti yang saya sebut pada minggu lepas, bahawa Tijani ni dalam kitab, dalam berkenaan dengan ini, dia eksploitasi, dia guna ni isu ni peristiwa hari Khamis ni, dia guna sehebat-hebatnya, dia guna, dia kata pada sahabat. Misalnya antara tuduhan At-Tijani, kitab Summah tadi itu dia ada di Indonesia, kat Allah boleh percuma di Malaysia kita pun. Ni kitab ni tokoh besar Syiah ni, dia guna hadis ni, dia tuduh bahawa sahabat mendakwa Nabi bila Nabi sakit dekat nak mati, Nabi meraca ni hadiah lah, sepora dirasuk tu kecek dekat dia ngapo tak khabar tu. Dia tuduh. Kita tetap hari Khamis lah. Jadi seperti yang saya sebut tadi, dalam kitab Bukhari tak ada sebut meracau, tak ada dalam kitab Bukhari. Dalam kitab Muslim kalau ada pun hajara, apakah Nabi meracau ke? Tanya tu, bukan tuduh. Dah kamu tidak mahu amai khetah Nabi meracau. Ni dalam Bukhari tak ada. Tu tak ada dalam Bukhari. Dalam Muslim ada lah, dalam kitab lain ada. Tetapi bukan makna tuduh Nabi meracau. Jadi dalam kalimah kata hajara yahjuru tu bukan dalam bentuk istifham, tu riwayat yang tidak kuat. Dalam keadaan riwayat tidak kuat dan ada riwayat kuat, kenapa kita ambil riwayat yang tidak kuat? Itu masalah. Baik, yang kedua, saya nak ambil rekan-rekan ni. Jadi musuh-musuh Islam, khususnya Syiah ini, dia guna hadis ni. Apa yang dia nak sebenarnya dengan hadis ni? Apa dia nak sebenarnya? Syiah ni, musuh Islam ni lah, dia guna sangat, dia pusing cerita ni. Dia nak ke dia sebenarnya? Apa yang dia nak? Situ yang kita ni kata Syekh Khalid Al-Asqalani kata, sebenarnya Syiah ni, sini Tijani lah nama. Tijani ni dia sebut gini, dia nak dakwanya, dia nak dakwa bahawa sebenarnya Rasulullah ni nak tulis satu surat yang mana kalau Nabi tulis tu kita tidak akan sesat. Nabi nak tulis benda penting. Kalau dalam konsep Syiah ni lah dia panggil wasiatnya. Kita tak ada apa ni sebab Nabi tak tulis pun. Tapi dia kata sebenarnya Nabi nak tulis. Hak Nabi nak tulis ni, kalau Nabi tulis, kalau sahabat benar Nabi tulis, maka umat dia tak akan jadi sesat, dia kata. Dia kata gitu. Jadi kesan sebenarnya jadi sesat. Kerana sesak mengikut Syiah ni maknanya tidak latih imam, tidak latih senali jadi khalifah. Itu kesesatan pertama. Itu kenapa dalam bab Syiah ni, kesesatan pertama umat ini kerana berikan jawatan khalifah pada Sayyidina Abu Bakar, tidak beri pada Sayyidina Ali. Itu kesesatan. Punca tu kerana ni, sepatutnya Nabi tu tulis. Kalau tulis tu tegas, Sayyidina Ali lah pengganti aku. Tegas semua. Tapi kita tulis jadi pening. Tu sebenarnya. Sebab saya sebut sana lah, sebab tu ahli sunnah kita, ulama Islam kita tanya,
Dah Nabi tak tulis, maknanya Nabi fikir tak perlu lah tu. Jadi Nabi berpuas hati pada sahabat dia sebab faham molek ajar aku. Sehingga bila aku nak tulis kata aku kata tak perlu dah, cukup dah kita Allah. Dan Nabi puas hati. Sebab tu Nabi pun biar dalam keadaan Nabi wafat, dalam keadaan Nabi tidak tulis. Tu ulama Islam kita faham. Tapi puak Syiah dia faham, ini hadis ni, ayat ni derakanya sahabat Nabi ni. Langgar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada juga dalam kitab ni tak sebut, dalam hal lain ulama kata sebenarnya bila sebut bahawa Nabi nak tulis, tiba-tiba tak tulis, cuba kita fikir dari segi logik. Puak Syiah ni kena fikir ni. Baik, Nabi nak tulis, tiba-tiba sahabat kata tak payah tulis, Nabi pun tak tulis. Nak siapa kau? Nak siapa? Cuba fikir balik. Jangan guna kepala lutut, punya akal otak ni. Cuba fikir balik. Nak siapa? Nabi nak tulis. Dah kalau betul nak, sahabat kata tak payah. Jadi Nabi tak tulis ni kerana sahabat kata tak payah. Gitu. Nak siapa? Cuba fikir. Sedekah Nabi nak tulis kuku mana pun ajar agama tu. Tak nak siapa. Sebab tu ulama perintah Nabi minta tu sebagai ujian pada sahabat, ujian terakhir. Nak tahu faham setara mana. Lepas tu kalau Nabi tak tulis semua, kalau kita nak pergi lebih jauh lagi, kita bincang, maknanya Nabi ni dia sudah meninggalkan tabligh. Ada benda tak tulis. Sedekah perbuatan Nabi sepatut tulis, tiba-tiba tak tulis kerana sahabat tak boleh tulis. Sebenarnya keadaan Nabi itu sudah terkeluar daripada sifat maksum Nabi. Kita kena faham tu. Sebab apa saya kata begitu? Bukan saya kata, ni ulama kata. Cuma kita sebut mudah-mudah. Apa yang ulama kata gitu? Sebab maksum Nabi ni nak jaga syariat. Maksum Nabi ni nak sebagai kawalan. Jadi Allah bila Allah lantik Nabi jadi Nabi, maka dia beri satu sifat sebagai nak kawal Nabi tidak tersalah dalam bab risalah, dalam bab agama. Bukan bab kehidupan ni. Kehidupan Nabi boleh tersalah dari segi silap, kecek ke misalnya ada dalam bab biasa. Tak tahu ke benda boleh berlaku pada Nabi. Dalam bab biasa boleh berlaku. Tapi dalam bab agama, ibadat, orang panggil risalah, ajaran hak Nabi suruh, tak tersilap. Sebab apa? Kerana dia dijaga oleh Allah dengan konsep maksum. Jadi bila kita kata Nabi tak tulis, benarnya nak tulis, tak tulis kerana sahabat lain, dia tak tulis sampai mati, maknanya Nabi itu salah. Di mana maksum Nabi? Jadi maknanya Nabi tidak maksum. Jadi hak maksum hak ada tu tidak terjaga untuk kawal syariat ni, kawal risalah dah. Semata-mata kerana sahabat malu, sahabat tak bui. Pelik. Okey, kita nak tanya lagi. No. Bila sahabat tahu, sahabat mana tak bui tu? Sayyidina Umar lah. Baik. Sayyidina Umar seorang kau ada situ. Sayyidina Ali doa ke dia? Hak gedebel pun itu. Nah. Patu Fatimah doa ke dia? Aisyah doa ke dia? Abbas doa ke apa? Semua ada lah kau tu. Baik. Sayyidina Umar ni tak klik di rumah lah kau. Sayyidina Umar ni tak klik di rumah lah kau. Malam pun tak klik juga. Lagu tu kalau melawat orang sakit tak klik di rumah. Kita kata mesti. Lepas tu bila Sayyidina Umar balik, tak boleh Nabi suruh Fatimah tulis, tak boleh Nabi suruh Aisyah tulis, tak boleh. Suruh Abbas pak dara dia tulis, suruh Abdullah tulis, sepupu dia tulis, tak boleh. Ketika Sayyidina Umar tak klik pagi tidur situ. Lagu tu cara melawat orang sakit. Tak nak sahabat banyak perkara hati-hati. Kalau kita tengok ke banyak perkara yang tidak munasabah. Malah kalau kita orang Islam mikir molek, kita tidak nampak peruan nak buat sahabat sini ni. Tapi nya tulis dalam kitab tu lah, ketemu dia orang kita terpengaruh. Benda ni boleh terpengaruh. Inilah kita kata manusia ni dah. Sebab orang Arab katalah kullu saqit laki. Setiap benda jatuh mesti ada orang sabuk. Kita tak mesti ada orang lain nak. Mesti ada tu. Sebab tu saya buat perbandingan seumur dah, supaya kita tak sia tulis utara agama tu. Orang lain pun ada ikut dia. Kita tak sia. Ingat tubik air pelik di patah senduk. Ingat satu ketika, ingat tak? Katanya air air tubik patah senduk, nya sodok ke majlis. Siapa boleh buat sepuluh pasal malam jual kayu mata kau tu. Saya kita tengok malam tu besar bala ni pitih bubuh. Perempuan haid tak boleh masuk tu ni. Para tepi kubur, tepi tu tempat lembu.
Ubi air, tak legat air. Oh, ambil orang tu ambil air. Wui, minum kan anak kelik tapis comok. Lebek kulit anak ni. Ingat tak cerita? Ingat patah senang. Kita rasa tak asli. Kita nak pergi pun malu. Ramai mana umat Islam kita pakai piah, pakai serban. Dia ambil air tu. Setahu tu je orang awam ni. Umat Islam kita nak latih ada yang benda sesak. Ikut lalu. Tak ada tak apa. Ada boleh menyakit. Kita tak asli. Ni ada tempat kita. Di Kelantan kita ni lah. Ada orang salah. Boleh lukis ramai Tuhan. Ada pengikut dia. Orang ngajar ramai ikut dia. Dia ustaz punya kabarnya. Engkau ngajar saya benar. Dia ngajar saya dulu mentah. Tiba-tiba jadi sesak Kelamin. Boleh lukis ramai Tuhan. Apa tak ada mati dah. Dia tinggal isteri dia. Isteri dia kata perempuan hid kena semaya. Benda ijmu'. Ulama kata siapa dia menghalalkan kata perempuan kena semaya dengan maksud menghalalkan jadi kafir itu memang. Semua ulama kata begitu. Muka tak boleh semaya pula. Mana boleh? Qada pun tak payah. Puasa yang kena qadanya. Jadi benda-benda begitu hadiah-hadiah. Jadi banyak sangat persoalan yang kita boleh timbulkan untuk tolak sebenarnya. Tapi umat Islam ni bila tidak terdedah dengan ulama, tidak terdedah dengan kitab, lah itulah jadinya. Dia tidak diberi ajaran yang sepatutnya. Akhir sekali benda begitu pun dia boleh terpengaruh. Banyak lagi perkara lain disebut dalam kitab ni. Kalau kita nak bincang tu jadi panjang kat lah. Sekadar tu pun harapnya mana kita boleh faham tu. Panjang ni. Hak tu saja tu. Dia nak jawab lah. Dia kitab hak asalnya, hak sunnah tadi itu tu hati-hati. Nipis benar ya. Bagi dua hak ni ya. Kitab asal Syiah tulis tu nak memburukkan sahabat ni bagi dua hak ni. Separuh ni. Tapi ulama kita jawab sepanjang ni. Setebal ni. Bila memang soalan ni pendek. Jawab tu banyak tu. Kalau objektif boleh kira. Tu ya. Jadi kalau boleh bahasa Arab molek baca ni. Memang banyak persoalan. Sebab tu guru saya pun kata ni kitab ni antara yang terbaik lah nak menjawab kitab tu. Summah tadi itu bal dalalta. Jawab je. Akhirnya aku temui kebenaran. Sekali asal dia kata dak, mu tetap sesat. Bahkan mu sesat sebenarnya, mu tak khabar ya. Nak tahu sesat tengok kita ni. Panjang insya-Allah kita bincang sebelah. Mungkin boleh jadi saya boleh sebut lagi supaya kita pemahaman kita tu kemah dalam bab ni. Hati-hati akan nampak lah bahawa musuh Islam ni sebenarnya kalau dia nak hentai sahabat ni tak ada satu dalil yang kukuh pun sebenarnya. Asal cuma dia nampak tu lah sebab dia anggap gini. Dia anggap gini. Musuh-musuh Islam ni dia bukan tak tahu hujah dia ni rapuh. Tetapi kita kena faham dia target bukan orang jadi. Dia target bukan maksud jadi, dia target dia kata kalau tak lekat semua pun ada sekerua tak benda. Kalau tak kena semua punya ada lekat tak apa dah. Lepas tu nya ada pula lekatnya ada semua orang terkena ni. Ada semua. Setara ayah itu hati-hati Allah taruh gamuk. Saya dapat maklumat terbaru nak sebut tak kamu basuh malah nak sebut tu. Cuma nak ayat setakat sebut basuh kaki ya. Dia mandi, dia basuh kaki dengan susu tu, dia pada pengikut dia minum tu air basuh kaki. Saya malah sebut lebih pada tu lah walaupun ada lagi maklumatnya hak mengikut pihak yang siasat dia tu. So, kalau saya sebut tu logam tak akan nasib banyak air lah. Sebab saya dengar, saya bincang dengan orang hak siasat dia hak kaji, hak duduk di Terengganu sendiri. 3-4 hari lepas saya pergi dalam majlis tu, tanya dia lagu mana sebenarnya berat dia kata. Dia sebut berat lah. Saya dengar tu bahasa lain pen lah gitu. Saya sebut setakat basuh kaki tak apa dah pada dah. Dia ada lebih lagi pada tu. Bote-bote pun Syiah. Tak apalah gitu. Jadi setahu tu orang boleh terima. Padahal nak baik. Kalau nak tahu ayat pen pergi kapal sungai baca. Kita tanya orang kapal dia. Lagu mana ayat tu? Sebelum dia jadi tok guru besar, siapa orang Hindu pun mengenai dia. Orang Hindu pun sembah dia. Orang Hindu siung kaki dia. Cuba tengok besok. Tengok lagu mana sesak dia. Hebat kalah tu. Dia buat dak relax nampak dalam video tu tak. Bapak Hindu pun siung ibu kaki dia tu. Bapak tu dia pergi ke Batu Cave tu orang lebih pada mana tokoh agama dia yang hormat. Tak siung kaki. Siung pula yang kita lembut je nerak. Kita sujud pada Allah pun rapat 7 anggota ya. Tapak, lutut, lepas tu dahi, hidung. Tidak wajib. Tak rapat tak apa dahi tu. Dia dok nerak rapat.
Sebab bewok. Apa? Saya tulis dalam video hadiah-hadiah neng, Allah kata sesak gini mu. Cuma kita pun rasa hebat jugalah dia ni. Apa orang Hindu pun jadi bengel, pening kan dia. Jadi boleh sujud pada dia. Nerak betul. Cuba tengok dalam video. Tengok dalam internet mana. Siapa setahu tu? Setahu tu bahawa kita boleh terima dia. Padahal tak ada akademik langsung nak kira tu. Tak biasa tu. Teruk tu memang teruk. Pergilah kampung Songan. Saya pernah pergi ceramah di kampung dia. Orang kampung dia cerita. Malah nak cerita lagi tanya dia. Nak tahu tak? Gitulah hadirat. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung minggu seterusnya. Saya nak sebut beberapa perkara biar kita nampak. Supaya kalau ada musuh-musuh Islam yang sebut tentang sahabat ni, kita boleh jawab lalu. Tak perlu guna hadis, tak perlu guna. Pakai jawab gitu ya. Kalau dia kata ada Al-Bukhari, sahabat sebut kata mana Nabi meraca, pelawak, kata gitu lalu. Ataupun minta tunjuklah kita, aku nak tengok. Kata gitu lalu. Lepas tu kalau ada kata Nabi kata meraca, awak mari kita. Sebab tak ada. Dalam Muslim kata ahajara. Ahajara mana? Apakah Nabi meraca? Itu tanya tu. Tanya tu bukan tanya Nabi, tanya nak tolak seperti yang saya sebut tadi. Dalam Bukhari memang tak ada sebut kalimah hajara. Tak ada. Jadi bobo dia guna ni. Cuba tengok dalam internet dia guna ketujuh Nabi meraca dalam Bukhari. Padahal tak ada dalam Bukhari. Jadi kalau kita ni tidak tahu tentang Bukhari ke, sudah kita nak jawab lagu mana kita tak paling sahih benar tu. Dia nak tipu kita. Itulah hadiah. Sebab tu kalau nak senang lagi dia ada jawapan senang lagi. Kalau dia sebut tentang sahabat pelawak, segitu sebenarnya. Bahawa maksud pelawak bini maksud dah. Kata gitulah. Ngapa Syiah lagu tu dia lah. Tak sewi muka. Orang lagu ni orang tidak ada kehormatan. Orang yang kutuk sahabat. Allah sebut di sahabat ni khaira ummah, dia kata asyarru ummah. Dia paling jahat. Aisyah tu seorang yang sangat lebih. Dia kata ummu syuru dalam kitab dia. Syiah ni dalam kitab dia ada babu ummi syuru, bab membicarakan tentang ibu segala kejahatan. Maksudnya Aisyah ibu segala kejahatan. Bubuh bab dalam kitab. Mana dalam kitab Syiah kalau dia kata ummu syuru bukan arak seperti disebut dalam hadis, tidak. Sedangkan dalam hadis ummu syuru ni arak lah yang memabukkan tu. Syiah ada. Dalam kitab dia kalau ummu syuru maknanya Aisyah radhiyallahu anha. Tu dalam kitab dia. Itulah hati-hati. Jadi musuh-musuh Islam ni dia sebagai sahabat ni dengan maksud nak supaya kita ragu tentang Quran, ragu tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.